Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Selamat datang ke channel Cikgu Mai Intan Payung. Baiklah murid-murid, cikgu akan meneruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4 kita pada hari ini dengan tema yang ke-6 dan unit yang ke-18 dengan tajuknya Mesin Lipat Pakaian. Adakah kamu mempunyai mesin lipat pakaian di rumah? Bagaimanakah rupa mesin lipat pakaian ini? Mari kita lihat sama-sama di dalam perkongsian cikgu pada hari ini. Jom ikut cikgu. Standard kandungan yang akan digunakan pada hari ini ialah 2.3 iaitu membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Mari kita lihat standard pembelajaran. Cikgu menggunakan standard pembelajaran 2.3.2 iaitu membaca karya bukan sastra dengan penyampaian yang sesuai. Baiklah, mari kita lihat objektif pembelajaran pula. Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca teks berita dengan gaya penyampaian yang sesuai. Manakala kriteria pembelajaran pula ialah murid berjaya membaca teks berita dengan gaya penyampaian yang sesuai dan betul. Kemahiran yang akan diketengahkan pada hari ini ialah kemahiran membaca. Murid-murid bolehlah membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 4 halaman 122. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan aktiviti pertama kita dengan aktiviti membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan juga petikan. Berikut merupakan petikan yang akan kita baca bersama-sama. Tajuknya ialah Mesin Lipat Pakaian. Mari kita baca petikan ini bersama-sama. Zara dan keluarganya sedang membaca surat khabar tentang mesin lipat pakaian. Pernahkah kamu melihat mesin lipat pakaian? Berikut merupakan mesin lipat pakaian. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang mesin lipat pakaian yang unik ini, mari kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Baiklah murid-murid, kita akan meneruskan aktiviti yang seterusnya dengan aktiviti membaca berita. Sebelum kita menjalankan aktiviti tersebut, kita haruslah mengetahui terlebih dahulu bagaimanakah teknik-teknik yang sesuai untuk menyampaikan berita. Sebentar lagi kita akan cuba membaca berita ini dengan sebutan dan intonasi yang sesuai seperti pembaca berita. Sebelum kita menjalankan aktiviti tersebut, mari kita lihat terlebih dahulu teknik untuk membaca berita dengan baik. Mari kita lihat teknik yang pertama. Untuk membaca berita dengan baik, kita haruslah menggunakan intonasi yang tepat. Bagaimanakah intonasi yang tepat? Intonasi yang tepat bermaksud nada yang diujarkan oleh kita ada turun dan naiknya. Seterusnya, intonasi ini penting agar penonton sentiasa berasa ingin tahu terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Baiklah murid-murid, teknik yang kedua ialah perhatikan artikulasi. Artikulasi bermaksud cara atau proses untuk menyebut sesuatu perkataan dengan betul dan jelas. Alat artikulasi kita haruslah sesuai dengan perkataan yang diujarkan. Seterusnya murid-murid, untuk membaca berita kita harus mempunyai irama dalam membaca berita. Irama yang kita perdengarkan, yang kita ujarkan haruslah tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jangan terburu-buru sehingga penonton merasa tidak selesa mendengar penyampaian kita. Dan ujaran yang telah kita lontarkan haruslah mempunyai jeda. Bermaksud ada tempat untuk kita berhenti seketika dan mengambil nafas. Ingat ya murid-murid? Teknik yang keempat ialah postur tubuh. Postur merupakan cara bagaimana kamu duduk sewaktu kamu menyampaikan berita tersebut. Kedudukan kamu itu telah memberikan rasa selesa kepada diri kamu sendiri. Kamu harus duduk dengan postur yang betul bagi memastikan kamu tidak menunduk dan tidak bongkok sewaktu membaca berita. Oleh itu, suara kamu dapat dirakam dengan jelas sewaktu kamu membaca berita tersebut. Baiklah murid-murid, teknik yang terakhir ialah ketepatan mata. Sewaktu membaca berita, mata kamu mestilah difokuskan tepat ke arah hadapan. Apabila kamu memandang tepat ke arah hadapan, kamu akan memberikan keyakinan kepada penonton untuk terus mendengar berita yang disampaikan oleh kamu dan penonton juga dapat merasakan seolah-olah ada komunikasi di antara kita sebagai pembaca berita dengan mereka sebagai pendengar. Sekarang kita sudah tiba di dalam aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti membaca teks berita dengan gaya penyampaian yang sesuai. Kita akan membaca berita ini bersama-sama.
Baiklah, cikgu akan menunjukkan bagaimana cara untuk membaca berita dan kamu di rumah harus mengikut cikgu membaca berita ini bersama-sama. Boleh ya murid-murid? Mari kita teruskan aktiviti ini. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini, mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai setrika wap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu-satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyempit khas. Kemudian, pakaian akan ditarik masuk ke dalam mesin satu demi satu. Di dalam mesin, satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa selama 10 saat untuk digosok dan dilipat. Pakaian yang telah siap dilipat kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugas harian. Sekian dahulu berita yang disampaikan oleh saya, Cikgu Nur Maisarah. Selamat malam. Bagaimana murid-murid? Bolehlah kan cikgu baca berita. Cikgu bukan pembaca berita pun. Cikgu kan cikgu. Cikgu yakin kamu mampu melakukan aktiviti yang ketiga ini dengan lebih baik lagi. Perdengarkan bacaan berita kamu ini kepada ahli keluarga kamu di rumah. Baiklah murid-murid, bagi mengukuhkan lagi kefahaman kamu tentang pembelajaran kita pada hari ini, cikgu telah menyediakan latihan kepada kamu. Sila klik bahagian deskripsi di bawah video ini dan dapatkan latihan yang telah cikgu sediakan. Lengkapkan latihan tersebut dan serahkan kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah kamu. Kita sudah tiba di akhir perkongsian cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng di sebelahnya bagi mendapatkan notifikasi video-video cikgu yang baru. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!